Jendela Fikir di Bernama Radio. Ini harta saya yang punya. Sign lah dulu. Tak perlu cakap-cakap gitu je dah boleh kita punya dah. Macam tu senang. Okey. Baik, kenapa tiba-tiba kita sebut tentang harta? Kerana hari ini dalam Jendela Fikir kita nak berdiskusi berkaitan dengan risiko tidak tukar hak milik. Kita bawakan tetamu kita. Kita bawakan Puan Nurul Izzati Ahmad Nasaruddin, Peguam Bela dan Peguam Cara, merupakan Setiausaha Agung Persatuan Guaman Hartanah Malaysia ataupun Harta Guam. Risiko ni tak tukar hak milik, Pam. Okey, sebab kalau kita nak katalah kita beli rumah, tak kisahlah apa-apa harta tanah ini dia satu kejayaan untuk setiap individu. Betul. Of course kita akan rasa happy bila kita ada harta sendiri. Ramai juga yang tidak cakna, tetapi pentingnya proses tukar hak milik harta tanah yang dibeli. Jadi kita nak tahu dulu ni, macam mana salah satu proses pembelian berlaku? Adakah suka-suka bagi sign? Ada duit letak deposit, lepas tu tunggu CF keluar dapat kunci. Kau macam mana, Puan? Kan. Okey, untuk proses pembelian hartanah di Malaysia ni, kita ada 3 jenis proses lah. Sama ada dia membeli secara under construction. So maksudnya dia membeli daripada pemaju terus. Maksudnya sewaktu pembinaan tu dia pergi beli. Betul. Okey, under construction. Okey. Nombor 2 adalah subsale. Subsale ni adalah dia beli daripada nama pemilik yang dah ada. Dia dah beli daripada pemaju. Pemilik ni dia jual pula kepada orang lain. Ini subsale. Atau satu lagi dia beli secara lelong. Okey. Yang lelong ni yang kita kata tadi ada kita bercerita kan dengan sahabat radio kita yang lain, iaitu kalau dalam satu pemilik dia gagal membayar, jadi rumahnya akan dilelong dan kitalah pembeli kepada rumah lelong tersebut. Jadi dia ada 3. Okey. Macam Raifa lah kata tadi kan, rumah lelong ni kadang-kadang kita tak tahu siapa pemilik dia. Kadang kita tahu pemiliknya, tapi itulah dia, apa yang dimaksudkan sebenarnya hak milik dalam konteks hartanah, Puan? Okey. Hak milik ni dia macam surat beranak dan sijil lahir kita. Ada yang kita tengok warna merah, biru, kuning, hijau dan pelbagai warna. Lepas tu atas tu akan ditulis hak milik strata atau geran atau PM, HSM, HSD, GM dan macam-macam lagi, yang mana semua tu adalah hak milik. Dan dalam konteks hartanah, hak milik adalah satu dokumen yang dikeluarkan dan didaftarkan di pejabat tanah, yang mana dalam tu ada maklumat pemilik, ada maklumat syarat dan jenis tanah seperti tanah pertanian, industri, bangunan. Kemudian ada juga sekatan seperti tanah rezak Melayu, kediaman kos rendah. Kemudian ada juga ayat seperti tanah ini tidak boleh dipindah milik dengan kebenaran pihak berkuasa negeri. Kemudian ada bebanan seperti nama bank atau caveat daripada pihak-pihap yang berkepentingan. Banyaknya. Caveat saya jarang dengar. Caviar saya tahu. Tapi angkat tangan tu. Macam mana kita nak tahu status sesuatu hak milik? Sebelum ni kan saya cuma tahu macam pemilikan penuh 99 tahun macam tu je. Boleh periksa ke? Betul ke tukar hak milik tu? Betul ke? Okey, hak milik tu sendiri yang kita kata tadi lah, dokumen tu adalah hak milik sebenarnya, yang orang kita panggil geran. Surat beranak lah. Geran tu lah. Itu hak milik. Tapi dia ada macam-macam nama. Geran, PM, GM, ini semua adalah hak milik. Faham? Sebab tu kita kena cari peguam, Bila beli rumah kena ada peguam. Lepas tu ada juga orang cadangkan peguam ni, dia kalau boleh jangan sama peguam pembeli dengan penjual. Sebab kalau tak nanti dia ada conflict of interest. Tapi orang sekarang dia suka nak jimat kan, dia pakai sama. Betul tak, Puan? Betul. Nampak? Walaupun macam tak nampak sangat, tapi kan, saya setuju. Sebab kalau kita beli rumah dengan pemaju sekalipun, pemaju akan kata okey, nak jimat, kalau nak free cost, you pakai lawyer yang pemaju saja. Tanpa kita sedar, sebenarnya itu adalah lawyer pemaju, bukan lawyer pembeli. Jadi bila ada apa-apa isu yang rumah kita dapat lambat kunci ke apa, maka sebenarnya peguam kita tak akan berpihak ke kita, sebab dia adalah lawyer pemaju. Kita kena lantik peguam lain. Faham? Okey, tapi ada risiko tak, Puan, kalau misalnya kata penukaran hak milik ni kita tak buat bila kita beli? Contoh tadi subsale ke, lelong ke? Okey, memang ada macam-macam risiko yang boleh terjadi bila kita tak tukar hak milik ataupun kita lambat menukarkan hak milik kita. Saya bagi 3 lah situasi yang paling selalu berlaku pada anak guam saya. Antaranya, nombor 1, kenaikan kos
berkaitan dengan penyempurnaan hak milik. Kita tahu setiap tahun semua segala-gala kos akan meningkat. Kos peguam meningkat, kos stamp duty boleh meningkat, kos pejabat tanah boleh meningkat. Nombor 2, risiko untuk hak milik iaitu yang kita panggil geran tadi ni hilang ataupun rosak disebabkan terlalu lama di dalam stor ataupun penyimpanan pemaju. Dan bila kita cerita hilang ni, of course lah, akhirnya yang kena bayar bagi kos untuk penggantian geran ni adalah pembeli sendiri, iaitu pemilik lah. Dan yang paling selalu berlaku yang menyedihkan adalah apabila kita terjadi sesuatu dan waris-waris kita nak menuntut harta tersebut. Kalau kita meninggal ke ataupun kita accident ke, hak milik tak ada lagi. Jadi adalah amat susah untuk mereka melakukan proses berkaitan dengan pejabat tanah ke apa, sebab mereka perlu mencari pemaju dulu. Dan pemaju takkan memberikan apa-apa dokumen melainkan awak telah mendapat, iaitu waris ni lah, dah mendapat perintah pentadbir. Arahan mahkamah ke contohnya macam tu. Betul. Okey. Sukalah kan. Tapi macam ni puan, contoh saya beli rumah lelong. Masa tu pemilik ada lagi, contohlah. Tiba-tiba bila masa tiba nak sign dokumen, tuan rumah jatuh sakit meninggal. Macam mana? Tak sempat nak sign ni. Okey. Bila kita beli rumah lelong, kita tak berurusan dengan pemilik, kita akan berurusan dengan bank. Sebab bank dah rampas balik. Ya, betul. Okey, faham. Jadi untuk urusan lelong tak risaulah, tapi kita cerita kalau contoh kita beli rumah sub-sale yang tadi ni kita beli dengan penjual dan pemilik, penjual meninggal. Jadi dalam keadaan macam ni masih lagi proses kita akan tergantung, sebab penjual ni dia kena dapatkan, dia punya waris kena dapatkan perintah mahkamah dulu untuk siapa yang boleh sign daripada bahagian penjual. Melainkan penjual dengan pembeli ni, peguam mereka dah tolong waktu awal-awal jumpa dah sign semua borang. Dah pergi jumpa Pesuruhjaya, sign surat tu ya, okey. Betul. Kalau dah buat semua maka okey. Jadi kita boleh terus dengan perintah jualan untuk terus pada pembeli. Contohlah yang tadi yang meninggal tu puan tiba-tiba waris kata tak, ayah saya tak buat apa-apa. Contoh. Macam mana kesnya tu? Okey, tapi kita sebagai pembeli, kita dah ada belum buat bayaran kepada transaksi mana-mana? mesti ada. Kalau tak ada mungkin kita tak galak, tapi ni cerita dia dah ada lah ni. Betul. Jadi bila dah ada, itu yang pula kita ni lantik peguam dan letak tak duit kita di mana, dalam agensi ke ataupun kepada peguam ke. Jadi kalau kita bagi kepada peguam ataupun agensi, mudah untuk dibuktikan kerana ada risik tersebut, dan agensi sendiri ataupun peguam boleh untuk membuktikan ya berlaku transaksi, maka kita boleh pergi kepada perintah mahkamah untuk jualan. Tapi kalau kita bagi duit direct ni, yang kita katakan kadang ada orang kita boleh berani bagi duit direct kepada penjual kan, kemudian penjual bankrupt ataupun penjual meninggal, maka macam mana you nak buktikan? Akan jadi lebih susah lah, especially bila waris kata saya tak nak jual. Okey, faham. Sebab baru-baru ni pun saya ada baca satu berita tu berlaku dekat sini je. Kat mana? Rumah pusaka ni dah 70 tahun. Jadi dia cerita dia gini puan. Dia cerita dia kawan ayah dia ni minta izin dengan ayah dia, boleh tak aku duduk rumah kau, aku dah tak ada rumah apa semua ni. Ayah dia bagi duduk. Duduk dah berketurunan, duduk kat sana 70 tahun. Jadi bila waris tu nak tuntut balik tanah itu, dia tak nak. Dia kata cucu dia terkilan dengan sikap mereka, dia anggap mencabuli hak ahli keluarga bila harta dipinjamkan oleh arwah datuknya kepada sahabatnya 70 tahun lepas, tak nak dipulangkan. Masa tu manalah kita nak cari peguam 70 tahun lepas, surat ke apa surat. kan. So tak boleh buat apa ke macam tu? Tak apalah Dol, kau duduklah kat sini. Beranak pinak. Macam mana tu? Okey, dalam keadaan macam ni sebenarnya untuk si peminjam tadi kita tak pasti dia dah beli ke apa kan, sebab kita cerita 70 tahun lepas moyang kita punya cerita. Tapi sebagai waris yang sah, kita cerita sebagai waris yang sah kepada pemilik tanah tadi, apa yang dia boleh buat adalah dia boleh melakukan writ pengusiran ke atas yang peminjam waris-waris ni lah, yang tumpang-tumpang duduk dekat rumah dia ni. Sebab dia tapi untuk dia buat pengusiran ni, dia kena melalui proses pusaka lalu untuk dia hadir dan kata saya adalah waris yang sah pentadbir kepada hartanah ni. Tapi kalau dia kata saya je waris mulut je, lepas tu nak usir orang tu, tak boleh lah. Maksud dia tak ada usaha, dia kena ada usaha yang sukar. Dia kena melalui usaha yang sukar tu dan lantik peguam lalu mahkamah. You ada perintah mahkamah, you boleh buat everything. You tak ada perintah, you jangan suka-suka lah. Understand. Memang dia selalu banyak kan berlaku kalau kisah tanah rumah dulu-dulu kala. Okey, tapi ni sekarang kita nak tengok. Mulut je Ya. Ada orang kata kalau kita nak tukar nama dan sebagainya ni, urusannya perlu berlaku dalam masa 2 tahun. Benarkah puan? Kalau tak 2 tahun dia macam lebih susah lagi. Betul.
Betul. Sebab apa kita kata macam tu? Sebab dalam undang-undang ya, dia ada beberapa, bila kita kata 2 tahun, sebenarnya tempoh tu kenapa ditetapkan macam tu? Seksyen 20 Akta Strata kata apa? Kata pemaju dalam tempoh 6 bulan daripada bangunan siap atau dia keluar perakuan siap, CCC tu kan, dia kena keluarkan hak milik strata. Lepas tu ada pindaan. Akta Strata 2013 kata apa? Pindaan kata waktu bagi vacant possession, you kena bagi terus keluaran hak milik strata kepada semua pembeli ni. Jadi tanggungjawab Seksyen 40. Seksyen 40 Akta Strata kata apa? Pembeli kena buat tukar hak milik strata ke atas nama sendiri dalam tempoh 12 bulan, iaitu setahun daripada notis yang pemaju bagi tu. Pemaju kata dah keluar dah strata kan. Jadi kena buat pertukaran tu dalam tempoh 1 tahun. Tapi mungkin ramai yang tak faham, beli rumah tahu, nak pergi tukar tak tahu kat mana. Betul. Bila tak tahu tu, itu yang kita kata, dia kena kontak pemaju, sama ada pemaju boleh kata kat pemaju, saya nak guna peguam yang lama, atau dia nak lantik peguam sendiri. Memang urusan ni perlu dibuat oleh peguam lah, sebab pemaju pun selalunya akan minta untuk apa-apa urusan borang 14A dan segalanya diuruskan oleh peguam kerana proses tu rumit. Jadi itulah cara dia macam mana pembeli boleh tukar hak milik yang masih atas nama pemaju tadi. Betul. Upah peguam. Ya, upah peguam. Upah peguam tu maksudnya bukan bicara lah, tapi lebih pada macam mati stamp lah. Okey, mungkin dia tak jadi masalah kalau pemaju tu masih ada, masih wujud, ada. Tapi macam mana pula pemaju tu dah bangkrut? Bangkrut Okey, kalau pemaju dah bankrupt pun sama. Bila dia lantik peguam yang sebenarnya akan tolong carikan siapa penglikuidasi bagi pemaju yang bankrupt ni. Sebab bila pemaju bankrupt, dia bukannya dia kata sini saya bankrupt lepas tu habis. Tak ada. Pemaju tu bankrupt mesti ada insolvency tahu mengenai isu ni. Jadi insolvency akan lantikkan penglikuidasi, iaitu orang yang untuk jaga segala aset dan juga perumahan yang sekarang ni oleh pemaju ni. Jadi penglikuidasi ni yang sebenarnya kena tanda tangan apa-apa borang untuk buat proses strata ke untuk pemaju ni. Jadi peguam kena contact, kena trace dengan pemaju tu, iaitu penglikuidasi ni lah. Dan kemudian buat proses pindah milik ni yang kita cerita ni lah, penyempurnaan hak milik ni kepada nama pembeli. Kalau orang biasa dia memang macam mana nak cari insolvency, macam mana nak cari pemaju kan, dia akan pening lah. Jadi selalunya akhirnya comeback kepada peguam yang dilantik. Tapi kan macam kita ni kan Puan, beli rumah, exciter, renovate rumah, apa semua itu ini, pejam celik dah lebih daripada tempoh yang disuruh buat tadi tu. Tukar nama. Apa risiko dia Puan kalau macam kata melewat-lewatkan proses penyempurnaan hak milik ni lah? Risiko rumah kena rampas ke? Okey, risiko pertama kalau daripada undang-undang sendiri yang kita kata tadilah, Seksyen 40 tadi kan ada berkata yang kita kena buat dalam tempoh 12 bulan. Kalau kita tak buat, sebenarnya kita boleh dikenakan penalti sebanyak tidak kurang daripada 1,000 dan tidak lebih daripada 10,000. Keluar belanja lagi. Ya, jangan betul. lewat-lewat. Tapi orang kata undang-undang ni kita tengok masih belum betul-betul diperketatkan. Kita KPKT iaitu Kementerian Perumahan belum betul-betul lagi hantar kepada surat kepada semua pemaju dan juga pemilik yang tak buat ni. Jadi sementara belum betul-betul diperketatkan ni, adalah lebih baik kita secepatnya untuk mendapatkan peguam untuk proses tersebut. Okey, faham. Jadi ada risiko untuk mengelakkan dikenakan penalti, buatlah penukaran hak milik dalam tempoh yang ditetapkan. Betul. Okey. Tapi kan Puan Raifa, contoh kalau saya ni lah banyak duit, beli rumah orang kata flipper kan. Orang flipper ni dia beli rumah, dia jual. Betul. Beli rumah, dia jual. Betul. Kan contohnya macam mana? Boleh ke saya jual aset tu sekiranya nama masih atas nama pemaju? Boleh dengan kebenaran pemaju. Pemaju bagi. Kalau pemaju dia bagi, selalunya memang tak ada masalah. Pemaju memang kena bagilah. Contoh kita beli rumah tadi kan macam flipper. Dia beli rumah baru siap, strata tak keluar pun lagi, dia nak jual. Jadi apa sikit, yang up 10,000. Kan, jadi apa yang dalam keadaan macam ni, selalunya kita lantik peguam. Peguam akan hantar surat kepada pemaju mengatakan okey, pembeli kita nak jual kepada pembeli yang baru. Mohon keluarkan satu surat yang mengatakan you benarkanlah. Dia akan katalah dia benarkan, tapi rumah ni adalah sebenarnya jenis leasehold, iaitu tidak boleh dipindah milik dengan kebenaran pihak berkuasa negeri. Sekarang punya pembeli ni adalah Melayu, jadi tak boleh jual melainkan kepada Bumi Putra.
Jadi dia akan, that's why kita kata kita perlukan surat pengesahan tu. Sebab tu dia ada apa ni, lot Bumi Putra, Nan Bumi. Betul. Semua dia ambil kira puan. Betul, semua diambil kira. Kalau walaupun nama pemaju, tapi sebab pemaju tu mesti tahu dalam hak milik tu akan ada maklumat semua ni. Okey. Jadi pemaju akan confirm dulu you boleh jual kepada siapa. That's why kita tak boleh simply jual sebelum kita dapatkan pengesahan pemaju bagi rumah yang belum ada hak milik nama kita sendiri. Okey. Kalau situasi kita kat sini, bila kita dapat rumah kita renovate. Kat belakang tu kita sambung dapur besar sikit. Tapi dalam plan, dalam blueprint 22 kali 70. Betul. Dah jadi 30 kali 70. Betul. Boleh ke tu? Tak boleh. Kena dapat kebenaran daripada PBT, pihak berkuasa tempatan. Nampak. Kalau kita buat juga, selalunya nombor satu, kalau kita buat juga yang merugikan adalah kerana bila kita jual, market value tetap harga asal. Nombor dua, risiko yang paling merisaukan adalah sekiranya pembeli kita dia tak nak, lepas tu dia kata apa? Tolong robohkan. Kalau tak saya nak report. Jiran kita kata, kalau you buat ni saya tak puas hati ni, awak buat lebih extra daripada rumah saya, ada dapat PBT tak? Tak ada, saya nak report. Boleh report. Jangan main-main ni renovate rumah ni. Okey, tapi kan itu berkaitan dengan renovation rumah lah. Tapi saya ni memang risaulah tentang harta-harta yang tidak ditukar hak milik ni. Contohlah kan, misalnya kata ibu bapa kan, kasihnya ibu membawa ke syurga, kasihnya bapa selagi berada. Kenapa Amang? Saya nak tanya. Okay, misal katalah ibu bapa ni mungkin dia ada 4 orang anak. Jadi bapa ni kata, okay, rumah dekat sini nombor 1 punya, dekat sini nombor 2 punya, nombor 3, nombor 4. Okay, dia dah sebut benda tu and keep repeating lah. Banyak kali cakap. Tapi mungkin tak sempat. Yang ketiga, yang keempat mungkin tak sempat tukar harta, tanah dan sebagainya. Tiba-tiba meninggal kedua-duanya ni. Adakah adik-beradik yang lain ni, sebab kan tak sempat tukar, boleh menuntut harta yang tak sempat ditukar nama tu? Boleh. Sekiranya tidak ada apa-apa orang kata suratan seperti hibah ke, sebab kita kena tahu bila ibu kita just kata, dia kata mak nak bagi dekat engkau, lepas tu kita pula orang Melayu ni, kita yang malu-malu, kita takkan nak kata baik mak saya terima. Kita tak kata mak dia tak cakap kat saya kalau kata sekarang kita pergi mana nak tukar nama. Kan. Jadi bila tak ada apa-apa maklumat ni, maka dia akan ke proses di pusaka kecil lah. Kalau harta tanah tu kurang daripada 2 juta, dalam ni lah nanti pegawai pusaka akan tanya, macam mana harta ni nak dibahagikan? Nak bahagi secara faraid ataupun muafakatan bersama? Lepas tu yang tadi ni kata, ada kakak kata tak, saya tak setuju dibagikan kepada adik lelaki saya saja, walaupun mak cakap macam tu. Dia kata kan. Jadi memandangkan tak ada apa-apa surat dokumen yang bertulis, maka terpaksalah digunakan melalui pengagihan faraid. Okey. Kejap. Saya jadi macam terbuka luas ni pandangan saya ni. Ya, kenapa? Apa masalah dia Cik adakah Amar? hanya untuk rumah-rumah yang dibangunkan oleh pemaju, ataupun kita beli tanah, kita buat rumah sendiri? Sama juga? Sama juga. Sebab dalam hak milik masih nama ibu. Melainkan dalam hak milik, bila ibu kita kata, mak nak bagi kau tanah ni, Raifah ambil lah Raifah kan? Contoh dia. Lepas tu kita mak kata macam tu, kita kata tak apalah mak, nanti-nanti je lah, buat apa bagi sekarang, kita kata. Nanti-nanti tiba-tiba esok na'udzubillah orang kata berlaku sesuatu. Kan, berlaku sesuatu, maka proses tak ada apa-apa. Siapa yang dah dengar? Hanya kita. Jadi macam mana kita nak buktikan yang kita dah terima? Sebab kita kata kat mak kita pun tadi, nanti. Ada beza, orang sekarang masih lagi tak faham beza antara hadiah dan hibah. Hadiah ni adalah mak kita kata dia nak bagi kita, tapi kita tak kata kita terima. Jadi kalau kita waktu hidup ni, kita tak kata kita terima. Kalau hibah tu dia ada akad, dia kena mak beri kau ni. Kita sebagai penerima kena kata ya, saya terima ni. Maka bila kita masuk ke dalam pengesahan hibah, dia akan kata lah, okey betul, hartanah ni valid jadi milik kita, sebab kita dah terima. Tapi kalau kita kata nantilah mak, maknanya kita tak terima. Jadi hibah tu tak valid. Dia hanya hadiah, maka boleh dipertikaikan selepas meninggal dunia. Okey, itu je. Banyak ilmu hari ni Ya, banyak ilmu. Dan mungkin sekarang ni kita boleh tanya balik, bukan sebab kita nak harta benda tu, tetapi kita nak mengelakkan berlakunya kucak-kacir dalam keluarga. Depan-depan. Sebab tu ada banyak harta tak dituntut. Sebab tu ada orang kan dia dah malas kan, dia dah penat kan,
let it go. Lain-lain lah kalau misal kata tiba-tiba Encik Zul cakap Kak ambil lah rumah ni satu lagi bagi Kak Amar contoh dia. Kenapa nak kena mengenai dia pula? Tak, contohlah kalau ayah buat macam tu. Baik, selalunya orang suka cakap jugalah urusan dengan peguam, urusan jual beli rumah ni dia bukan urusan yang simple. Macam kita beli kuih donat, kita beli, kita makan, habis. Kan? Betul. Dia ambil satu jangka masa yang lama. Tapi kalau betul lah kita cukup proper dia punya borang semua, dia berapa lama saja masa jual beli, pertukaran hak milik semua ni, Puan? Okey, sebenarnya pertukaran hak milik sama ada daripada penjual kepada pembeli ataupun daripada pemaju kepada nama pemilik ni bergantung kepada syarat yang ada atas hak milik tersebut. Itu yang kita kata dia kena tahu dulu dalam hak milik tu apa syarat yang ada. Adakah dia freehold, tak ada apa-apa sekatan, mak kita pula beli secara cash, maknanya hak milik tu dah ada di tangan pemaju, tinggal nak tukar nama mak kita. Kalau macam tu maka proses tu hanya memerlukan sign borang 14A, lepas sign borang 14A masuk pejabat LHDN untuk proses stamp duty, kemudian boleh terus daftar. Jadi benda ni semua ambil masa berapa lama? Paling lama pun 3 bulan je. Sebab apa? Nak hantar dekat pemaju nak tunggu director dia sign semua kan. Sebulan. LHDN paling lama sebulan. Pendaftaran paling lama sebulan. 3 bulan. 3 bulan. Ini kalau yang tak ada apa-apa sekatan dalam hak milik. Tapi kalau ada sekatan, kita kata Malay Reserve, maka pemaju kena pergi ke pejabat tanah dulu. Kita pun kena pergi ke pejabat tanah dulu untuk sign depan pentadbir. Jadi nak tunggu pemaju dapat masa untuk dia pergi ke depan pejabat tanah tu pun dah satu masa kan. Kemudian dia dah sign, barulah proses yang ni. Jadi masa tu boleh berubah-ubah disebabkan kes-kes ni lah. Contoh, tidak boleh dipindah milik dengan kebenaran pihak berkuasa negeri. Maknanya ada tempoh masa bagi application permohonan permohonan kebenaran pihak berkuasa negeri. Yang tu saja kena tambah sebulan lagi ekstra. Kos juga akan bertambah lah disebabkan hal yang ini kita kata ni. Okey. Baik. Nasihat Puan lah kepada pembeli-pembeli rumah ni, kena gunakan khidmat guam yang dilantik oleh pemaju ke saya ada option nak cari peguam sendiri? Okey. Sebenarnya bila kita bercerita mengenai kos, sebab bila kita tanya ni nak guna peguam sendiri ke nak guna peguam lain. Jadi sebenarnya yang kita risaukan adalah kos lah. Kos untuk proses pindah milik. Sebenarnya kita kena bahagikan kepada 3 komponen bayaran. Komponen pertama adalah komponen pembayaran upah peguam. Upah peguam ni sebenarnya satu Malaysia sama, sebab dia memang under hartanah ni kita ada harga spesifik yang mengatakan kalau you guna peguam asal, peguam tu tak boleh ambil lebih daripada 25% daripada harga guaman yang ditetapkan. Contoh ya, rumah harga RM100,000. RM100,000 kalau harga guaman yang ditetapkan untuk pindah milik adalah 1.25%. Jadi 1,250 darabkan dengan 25%. Dia tak boleh ambil lebih daripada tu untuk peguam asal. Kalau kita ambil peguam lain pula, peguam lain pun cuma boleh ambil tak lebih 50%. Maksudnya 1,250 bahagi 2, 50% kan? Itu je jumlah peguam. Harga ni sama. Pergi cari mana-mana peguam pun semua sama seluruh Malaysia. Tapi yang membezakan stamp duty. Sebab stamp duty ni ikut berapa harga property kita tadi tu lah. Jadi berapa harga stamp duty tu berbeza. Dan yang ketiga yang menjadikan apa yang membezakan semua peguam ni adalah disebabkan hak milik tu sendiri. Contoh kita ni rumah dekat Negeri Sembilan. Tapi kita cari peguam kat Johor. Pemaju pula duduk dekat Selangor. So kat sini je nak 3 tempat peguam tu nak kena travel. Jadi kos tu boleh jadi berbeza. Okey. Puan, soalan daripada Jamal Pak Tongkol. Secara ringkas lah Puan, kita bekerja masa ni. Saya nak jual tanah tapi tanah pecah lot. Saya hanya 1/10 bahagian. Masalahnya tuan tanah yang 9 bahagian tu tak dapat dijumpai. Dah pergi pejabat tanah, cari dekat balai tapi tak ada IC. Cari merata pembeli nak beli termasuk tanah saya. Ada lawyer sarankan buat iklan. Kalau tak jumpa waris boleh tuntut. Jadi saya boleh dapat semua jumlah 10 bahagian tu kerana tak ada tuntutan. Boleh ke Puan? Saya lagi tadi pemilik dia ada satu bahagian dari dalam hak milik. 1/10 tu dia punya. 9 lagi tak tahu siapa punya. Dia tak tahu siapa punya. Cari tak jumpa. Cari tak jumpa. Dia nak jual tanah tu, what should dia duduk. Kalau waris tak datang, boleh ke dia dapat semua 10 semua tu? dia punya. Wow. Okey, untuk dapat semua 10 tu tak boleh. Okey, tapi untuk 1/10 bahagian sekarang ni saya rasa isunya sebab dia tak tahu hak milik dia kat mana. Yang geran dia ni dia tak tahu di mana. Bagi geran lidi tau. Okey, kalau lot dia ada 2 situasi. Kalau contoh nama encik tadi ni memang dah ada dalam hak milik, cuma dia tak tahu geran dia dekat mana, tapi nama dia dah ada dalam geran. Kan? Kalau nama dah ada dalam geran, maka tak ada masalah. Dia pergi je pejabat tanah buat penggantian geran,
Jadi dia akan nampak baik nama dia dan dia boleh jual kepada orang lain dengan guna borang 14A. Tapi isu dia kalau lot lidi tadi. Sebab untuk tanah lot lidi, maka diorang ni memang tak boleh jual tanah sebab daripada tahun 2018 kerajaan dah kata tanah lot lidi adalah tanah yang tidak sah di sisi undang-undang. Maka perlu untuk tadi yang kata 1/10 ni untuk buat balik proses dengan pergi ke pejabat tanah dan PBT untuk buat tukar syarat dulu kepada bangunan. Tapi kena tahulah cerita tukar syarat ni dia banyak dia punya isu yang konfliknya, yang mana kalau dia orang ni dah ada tanah tak cukup saiz ke apa, akan ambil untuk kena lepaskanlah bahagian mereka untuk ada resap jalan dan sebagainya, which is tak agak cukup complicated masa lah. ni. Tak cukup Puan masa. kena datang lagi ni. Datang lagi. Tapi boleh juga cari Puan lah di platform media sosial. Terima kasih kita ucapkan kepada Peguam Bina dan Peguam Cara Sesat Agung Persatuan Guaman Hartanah Malaysia Harta Guam Puan Nurul Izzati Ahmad Nasaruddin dengan topiknya risiko tidak tukar hak milik. Tukarlah sekarang. Terima kasih Puan. Sama-sama. Baik, kita akan kemas kini berita pukul 10 pagi. Teruskan mendengarkan kami di Bernama Radio untuk anda. Ikuti Bernama Radio di Facebook, Twitter dan Instagram. Bernama Radio untuk anda.